yang Tuhan duk cerita dalam Al-Quran dia, yang mana Tuhan duk cerita dalam hadis dia. Nah, perkataan Rasulullah. Jadi sebelum nak masuk ke ke tajuk kita asasi ni, kita mari dengar dulu Al-Quran sebagai muqaddimah. Sebagaimana Tuhan duk cerita, yang mana amo cerita saat ni, panggil permulaan dalam suratul Baqarah. Panggil surah pertama sekali yang paling panjangnya ialah Al-Baqarah. Nah, kita selalu duk baca sebagaimana bunyinya amo baca saat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai seterusnya 5 ayat pertama dalam surah Al-Baqarah. Jadi dalam ayat ni Tuhan ada cerita keagungnya Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fih. Demikian itu Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fih. Maksudnya kita yakin bahawasanya ialah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ni panggil kalamullah. Nah, kalamullah, perkataan Allah Ta'ala. Kalimatullah, kata-kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Perkataan Tuhan. Maka sebut kata perkataan Tuhan, tak ada benda hak Tuhan tak agung. Tak ada benda hak Tuhan tak jadi besar. Maka di antaranya apa tu? Benda daripada Allah Ta'ala ni banyak. Yang mana langit dia buat, bumi pun dia buat, syurga dia buat, neraka dia buat. Tu makhluk-makhluk lain pun dia buat, manusia, binatang semua Tuhan buat. Tapi nak cerita kata, hak dia buat, hak ni hak dia kata. Hak dia kata sudah pun menjadi 30 juzuk. Di hari ni nak ayat kata, nak ayat kata keagungan Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fih. Dimaksud itu Al-Quran ni tidak ragu-ragu, tidak syak, tidak wahwih-wahwih dak. Bahawasanya Al-Quran ni kalamullah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran ni keagungan dia nya, di antaranya yang mana Nabi duk cerita dalam hadis dia yang amo baca saat ni. Jadi riwayat oleh Al-Baihaqi di dalam Syu'bah Al-Iman. Dalam grup iman saat itu dia ada cerita lah hadis ni. Kerana hadis ni riwayat oleh Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar, iaitu dia katakan, dia kata Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda, inna hadhil qulub, sesungguhnya ining hati ni. Ining hati ni, hati ambo, hati demo lah. Nah, hati ibu-ibu, ayah-ayah semua pocik panguh yang mana duk ikut ti ambo sekarang lah ni. Nabi kata kena, latas da'u. Hati ni sesungguhnya berkarak. Nabi royak sendiri, sesungguhnya ini hati ni berkarak. Hati manusia ni lah berkarak. Kama yasda'ul hadid. Nabi buat bandingannya seperti besi-besi itu berkarak. Seperti besi berkarak. Seperti besi berkarak. Jadi makruhnya kita ni di hari ni, besi ni satu benda yang manusia buat guna banyak sekali. Di antaranya buat rumah. Buat rumah. Buat macam-macam lah besi ni boleh buat belaka. Maka besi ni kita telah maklum dah. Bila kita letak, kita beli dia buat balik ke rumah kita, bila lambat sikit nak buatnya, dia berkarak lah. Gena tu, iza asabahul ma', bila dia menyentuh ke air, bila dia disentuh air, bila kena air, baik air tu merupakan air hujan ataupun air embung. Air waktu malam. Air embung tu. Air embung, kita panggil air embung tu.
Tu. Bila dia kena air ni, Nabi kata dia berkarat lah besi. Kebiasaan nak ayat kata. Dimakia juga hati manusia ni, Nabi royak kata, berkarat supaya dengan besi sak nindah. Berkarat supaya dengan besi sak nindah dah. Hati ambo ko, hati pok cik panguh kita ko, tu nak ayat kata, ia berkarat. Berkarat ni nak ayat kata, berkarat ni ada kalanya, banyak macam perkara ni. Di antaranya yang Nabi duk cerita, yang Tuhan duk cerita dalam Qurannya, ialah karat sebab dosa kita. Sebab dosa. Ambo ni ada dosa, hati ambo perkara. Hati ambo perkara. Tu. Lebih-lebih lagi orang yang tak jaga berkenaan dengan dosa. Seolah kata hati dia tu selimut oleh karat habis dah. Hitam dah nampak. Tak nampak dah putih-putih cahaya-cahaya hati dia. Diselimuti oleh karat-karat. Bila hati berkarat ni, macam-macam dah lah. Bila hati ni berkarat, dalam hadis Nabi duk cerita, yang mana Nabi duk cerita sebab Usamah bin Zaid. Ketika Nabi duk cerita tentang azab-azab dari akhirat esok, Nabi sendiri pun menangis, para sahabat pun menangis. Tiba-tiba Usamah bin Zaid ni tak menangis dia seorang. Kerah hati dia. Tu Nabi pun ada cerita dalam hadis tu. Nabi dak cerita usul asal boleh hati tak menangis, hati kerah ni. Tu. Jadi pucuk-pucuknya gapo nama? Sebab dosa banyak. Dosa ni lah panggil selimut hati kita nya. Selimut hati kita. Sebab tu orang berdosa banyak, dia hati kerah. Ai royaklah gapo nama dia tak teriak, tak ada masa nak teriak. Tak ada dia kesia belah ke orang hati dia ni, Allah hati hitam sungguh. Ni nanti amo nak cerita hadis tu. Sebab apa? Tu ibu-ibu, ayah-ayah nak cerita kata, nak cerita kata apa? Nak cerita kata, hati kita manusia ni, amo demo supo lah, iaitu berkarat. Sebagaimana Tuhan duk cerita di dalam ayat dalam satu surah, Tuhan kata, Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tu di antara Tuhan ayat. Kalla bal rana ala qulubihim. Tepat wajib seketah kita nak baca dalam Quran tu. Tu Tuhan ada gitu. Kalla bal, tidak sekali-kali. Rana ala qulubihim, bahkan sebenarnya mata hati mereka apa tu? Diselaputi kekotoran. Sebenarnya hati manusia ni diselaputi oleh kekotoran, oleh cemar. Tu. Apa tu? Dengan sebab dosa, perbuatan, kekufuran dan maksiat mereka itu. Mana Tuhan kata? Makanu yaksibun. Barang yang dia usaha, yang dia kerja, yang dia deraka kepada Allah Ta'ala. Jadi deraka ni lah yang menjadi dosa kepada kita. Dosa ni lah panggil selimut hati kita. Jadi hati kita berkarat bila kita berdosa Allah Ta'ala. Sebab tu dalam hadis, satu hadis lain tu Nabi katakan, bila kita buat benda maksiat, benda dosa, Tuhan titik satu titik hitam di hati kita. Nuktatus sauda, nuktah apa panggil? Titik hitam. Bila kita buat sekali semutih, buat dua kali dua putih, macam taik lalak lah kita panggil, taik sawo tu. Macam sawo, nak taik sawo ada di baju kita tu. Baju putih, bila kita lama basuh sikit, duk renang-renang, duk kena air-air, dia akan naik taik sawo, naik taik lalak. Tu putih. Tu. Bila dia naik tu, dia titik hitam sikit-sikit. Tapi bila banyak, dia jadi sekeping. Dia jadi sedaging selalu dah. Sehingga kita tak kenal kata kain. Bila dia penuh dengan titik-titik hitam. Hati kita beri makian lah. Bila kita buat dosa, satu dosa, Tuhan titikkan hitam di hati kita. Titik yang kedua, titik yang ketiga, yang keempat, ambil umur dulu lagi dah.
Lepas umur 15 tu duk lobby dah. Lepas lah umur 15 tu duk buat maksiat kepada Allah Ta'ala dah. Tak tahu semaya bel di mana. Tak tahu amal ibadat di mana. Tak tahu cerah gelak di mana. Allahu Akbar. Padahal umur 40, 50 tak ada nak beralih lagi. Nah, tak ada nak beralih lagi, mana kata. Ni nak ayat tu hati kita dah berkarak, ibu-ibu, ayah-ayah. Ni lah kita bimbing sekali hari ni. Bila berkarak ni lah, dia suluh tak nampak benda-benda kebenaran. Benda-benda sebenar dia tak nampak. Suka gapo? Suka gapo? Suk dia duduk hari-hari dalam kampung dengan masyarakat ni, dia tak ada heran ke siapa. Dia tak pernah setuh masjid, tak pernah pergi ke masjid, tak pernah lalu ke masjid musalla. Nak ayat tu. Ni nak ayat orang diselimuti hati dia dengan dosa-dosa. Dengan murka Allah Subhanahu Ta'ala kepada dia. Ni ibu-ibu, ayah-ayah tengok. Tu, tengok. Nah, kerana Tuhan royak sendiri ni. Yang diselimuti hati kita ni, kallabal rona ala qulubihim. Rona mana karak-karak. Ala qulubihim, di atas hati-hati mereka itu. Ni Tuhan royak dah. Sebenarnya hati manusia berkarak ni makanu yaksibun. Barang yang dia buat. Ini dengan sebab barang yang dia duk laku di dunia ni. Maksiat yang dia buat ni. Bila banyak selajak, jadi hitam, jadi hitam, jadi hitam, jadi hitam. Ni ayat tu. Ni hak Nabi duk royak dalam hadis dia tadi lah. Hati manusia ni berkarat. Tu Nabi kata, seperti mana besi berkarat. Sahabat bila dengar Rasulullah kata begitu, dia pun akak tangilah. Dia pun tanya, wa ma jila'uha ya Rasulullah. Dia tanya, qila ya Rasulullah. Adanya sahabat ramai-ramai dengar Nabi kata begitu, dia pun tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma jila'uha. Apakah hubak untuk nak menghilangkan karak tu ya Rasulullah? Ni tengok dalam ini. Apakah ya Rasulullah hubak untuk nak menghilangkan karak tu ya Rasulullah? Moga-moga kata berkarak, apa nak menghilangkan karak ya Rasulullah? Maksudnya nak menghilangkan dosa tu buat lagu mana ya Rasulullah? Ni hak sakut paut dengan hati ni. Hak sakut paut dengan hati kita. Sakut paut dengan hati kita. Nabi bila sahabat tanya lagu tu, Nabi pun royaklah. Qala, Nabi bersabda. Nabi pun ceritalah. Kasratu zikril maut. Nabi kata, banyakkan mengingati mati. Nabi kata, yang pertama untuk nak menghilangkan karak-karak di hati kita, kita kena ingat ke mati tu banyak. Ni apa panggil? Untuk nak proses, nak bersihkan hati kita, ibu-ibu, ayah-ayah. Ambo pun dimaki lah. Ambo sendiri pun dimaki lah. Kita kena iaitu ingat ke mati tu banyak. Sebab tu ambo duk cerita banyak ke. Dan selalu ambo cerita kok nak tetai mati. Tetai kita berada di alam akhirat. Tetai kepergian kita setelah kita hembuh nafas kali terakhir dah. Ni nak ayat tu. Sebab tu jangan terlupa dengan mati. Kena ingat seumur buku mati. Lebih-lebih learning. Sekarang learning, mati ni jadi kebiasaan dah kita. Jadi kebiasaan dah kita. Sebab tu, Nabi kata nak hilang karakmu ni, ingat ke mati tu banyak. Kasratu zikril maut, membanyakkan mengingati mati. Kita tengok geno, sebab apa boleh ingat mati ni? Ya kerana sebab bila kita ingat ke mati ni, apa yang kita duk lacak di dalam hidup kita berkenaan dengan maksiat ni, dia akan break, dia akan slow. Kalau nak break selalu tu boleh ada terkejut, dia slow. Akhir nak ayat kata apa? Beradu. Beradulah maksiat dia tu. Situlah panggil orang tu dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Orang tu akan dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Ni ibu-ibu ayah-ayah nak ceritanya. Tu.
Nak cerita kata, hati kita ni berkarat, pocik weh. Nah, pocik mocik hati kita ni berkarat. Amo demo supalah. Amo banyak karat, banyak dosa nak ayat tu. Kita ni nak ayat tu, hawa Tuhan tak nampak tengok ni, tak berani buat belakang. Berani buat belakang Tuhan. Pahak Tuhan kata, hak Tuhan janji, tak apa lagi, tak nak jadi gena dak. Tak semaya tak ada sakit perut ke apa. Berzina tak ada gena-gena. Tak ada beragai apa cuba tengok. Hani nak ayat kata, tak dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Bila keadaan gitu, kita berani buat maksiat. Cuba kita nampak Allah Ta'ala. Ataupun dengar suara bila kita buat maksiat. Bila kita buat dosa, dengar suara di langit. Itu pun kita tak buat dah. Hari ni, kerana tak ada gapo sekarang. Sebab tu manusia berani sekali. Berani sekali. Cuba Tuhan buat sakit perut. Buat dosa sakit perut. Buat dosa sakit perut. Dia tak buat dah. Hari ni tak. Bila kau banyak buat dosa, kau gemuk kemung. Bila kau curi kuat, kau miuk dah belakang. Allahu Akbar. Tak sakit demih. Hijau 24 jam, tak ada semaya beg apa sekarang tak. Tahu nak makan, tidur dia. Ni nak ayat kata manusia ni nak ayat. Sebab itulah Nabi kata di antara ubat yang pertamanya, nak bersihkan diri kita ni, kena ingat kemati, ingat kemati, ingat kemati. Tak ada kira lah. Orang yang bekeng-bekeng, orang yang kedebe-kedebe, orang yang zoling, orang bila ingat kemati, dia berik, dia menangis, dia teriak lah. Banyak mana dah kita tengok. Banyak mana dah kita tengok. Tak itu. Di antaranya Serina Umar sendiri. Serina Umar belum Islam ni, dia jahmat lah, nak ayat kata. Sejarah hidup dia ni hitam sungguh, pahit sungguh. Pasal apa? Pasal dia ni seorang yang terkenalnya raja mabuk. Serina Umar ni raja mabuk. Kalau lo ni enggak panggil, panggil apa ni? Praik lah dia, hero dia. Mabuk semua ya tu. Tapi setelah dia masuk Islam dah, setelah dia terima Islam dah, dia tinggal nak ayat tu. Hatu nak ayat kata. Nak ayat kata bila dia tinggal tu, bila masuk Islam dia tinggal segala-galanya. Hatu. Sebab tu lah nak ayat kata, Nabi kata di antara tu nak selukan benda ni, nak tinggalkan benda ni, tersewi ada karat ni, buat lagu mana? Ingat ke mati. Bila ingat ke mati, dia berik canggung selalu dah. Dia berik cakung selalu dah. Tak pergi dah nak ayat tu. Kemah keming selalu dah. Gila-gila dia tak buat maksiat dah. Dia beradu selalu dah. Ni nak ayat tu bila ingat ke mati. Kenapa? Mati ni hari kesudahan kita. Pia nak lawan dengan mati. Siapa dia nak kecek kasar dengan mati? Tak ada siapa dia berani dengan mati. Kerana mati ni nak ayat tu satu perkara yang Allah Ta'ala jadi. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allahul ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan yang menjadikan mati dan hidup. Maka benda ni dah kita ingat mati, tak kata siapa lah. Orang hari ni tak sedar tu, dia tak khabar ke mati. Kalau dia tahu mati, dia tahu buku mati, tapi dia tak kena gapo dengan sebab mati saat ni tu. Sebab itulah bila lah orang tu ingat ke mati, ingat hari dia hembus nafas kali terakhir, bila dia dapat seksa di akhirat esok, situlah dia tak beraninya. Sebab tu mati dijadikan satu perkara penawar besar untuk nak membersihkan hati kita. Ibu-ibu, ayah-ayah tengok. Banyaklah dalam riwayat yang kena dengan Usamah bin Zaid. Cuba tengok hadis. Satu kalinya Usamah ni mengadu kepada Rasulullah sebab dia tak menangis. Sedangkan sahabat-sahabat lain menangis, takutnya azab di akhirat esok. Kerana Nabi dia cerita azab. Tapi Usamah ni tak menangis. Selalu dia mengadukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mengadu kepada engkau dengan hatiku ni. Dengan hatiku ini yang keras ni. Maka Rasulullah letaklah tangan dia ke dada dia. Ke dada Usamah tu. Kemudian Nabi kata, ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah. Nabi tepuk dada Usamah, Nabi serta, Nabi kata, ukhruj ya aduwallah.
Bila Nabi kata gitu, barulah Usamah tu menangis teriak. Tidak tak teriak. Orang yang teriak belakang takut dia tak teriak. Maka Nabi tepuk dada Usamah bin Zaid saat itu. Nabi kata, "Ukhruj ya aduwallah." Tubiklah, hei seteru Allah. Bila Nabi kata gitu, baru Usamah teriak. Baru Usamah menangis menitik air mata. Apa rupa-rupanya setan iblis duk ada dalam hati dia. Setan iblis duk ada dalam hati dia. Membuatkan dia kerah hati. Menyebabkan dia tu kerah hati. Orang menangis belakang, dia tak menangis. Tu bila setan tu bik masuk, dia pun mula menangis lah. Maka Nabi pun royak lah. Bila Nabi kata gitu saat itu, Nabi pun sebeda lah. Nabi pun katalah seterus lagi. Hak ada kaitan dengan hati saat itu. Nabi kata kena. Nabi kata jumudul aini min qaswatil qalbi. Manusia yang mata dia tu jadi kerahnya sebab gapo? Jumudul ain, mata yang kerah itu min qaswatil qalbi, daripada sebab-sebab kerahnya hati. Kita panggil kata boleh dia tak teriak tak nangis ni kerana hati dia kerah. Bila hati dia kerah, mata dia pun kerah juga. Tu Nabi kata sebabnya. Pas Nabi kata pula, wa qaswatul qalbi min kasratiz zunub. Orang yang kerah hati itu sebab dia banyak dosa, Nabi kata. Orang banyak dosa. Orang dah banyak dosa, dia kerah hati dia. Dengan secara automatik. Dengan secara tak langsungnya, ialah hati dia tu kerah. Pasal apa hati dia kerah? Kerana dosa dia banyak. Dia banyak dosa. Bila dosa tu banyak, hati dia kerah. Bila hati dia kerah, mata dia kerah. Cuba tengok. Sebab. Tali-tali. Bertali-tali. Nak ayat kata. Maka Nabi kata lagi, wa kasratuz zunubi min nisyanil maut. Orang yang banyak dosa tu tak lain tak bukan daripada orang tu saat itu terlupa kematian. Terlupa kemati. Cuba tengok. Nabi royak soso. Nabi royak soso. Jadi orang terlupa kemati ni membuat kepada dia tu tak banyak dosa. Dia tak ingat kematinya, buat dosa jugalah. Engkau tak ingat kemati. Bila tak ingat kemati sebutir ni, orang tu akan jadi dosa banyak, buat dosa banyak. Bila dosa banyak dah, kerahlah hati. Bila hati dah kerah dah, kerahlah mata. Cuba tengok. Nabi dia royak soso, ibu-ibu ayah-ayah ni royak tu. Bucanya gapo boleh orang tu dosa banyak? Sebab dia terlupa kemati. Sebab apa boleh dia tu dosa banyak? Kerana hati dia kerah. Bila hati kerah, dosa pun banyak lalu dah. Dia dosa banyak. Bila dosa banyak, maka kerahlah hati dia. Kerahlah hati dia. Bila kerah hati, maka kerahlah mata dia. Nabi kata lagi, wa nisyanul mauti min tulil amal. Sebab orang yang terlupa kemati ni tak lain tak bukan sebab dia panjang angin-angin. Panjang angin-angin, tengok Nabi royak dah. Kalau kita nak mikir tak nampak lagu tu. Buat Nabi kata dalam hadis dia, kita pun nampak lalu dah. Apa kalau orang tu tak ingat kemati? Kerana panjang angin-angin. Orang lain dia ingat mati belakang. Dia kata kena, kawin dak lagi. Kawin lama lagi. Angin-angin tu panjang lagi dia. Pokok 7 dah. Duk bibik dengan buat jambu lagi. Nak kata dia berasa kata lama lagi mati. Tu. Apa panggil orang terlupa ke mati. Dengan secara tak langsungnya bila terlupa ke mati, angin-angin pun jadi panjang selalu dah. Panjang angin-angin. Allah dia kata tak pada sepak ting tak bunyi. Allah pada duduk ke masjid je dah. Masjid apa? Dia berasa kata lama lagi. Panjang angin-angin. Berasa dah lagi. Berasa dah lagi. Ni nak ayat ni.
Pucuk tak ingat mati. Sebab tu ingat ke mati ni ayat tu penawar besar sekali. Penawar besar sekali. Satu angin-angin tak ada. Angin-angin jadi pandok. Gena weh, tak boleh main dah weh, kawan ni dah ingat ke mati. Bimbel dah ni takutnya mati kau, siaplah, tak ada nak mengatik, tak ada nak semayah dah. Sabit kawan ni buat semayah hari ni ingat. Sebab pucuk apa ingat ke mati. Tu. Maka Nabi ada kata lagi, watulul amali min hubbid dunya. Pucuk mari mana boleh angin panjang, boleh panjang angin-angin. Orang duk panjang angin-angin tu, kuam-wang dia tu duk panjang-panjang lagi, tak ingat mati lagi tu. Pucuk mari mana? Nabi kata min hubbid dunya. Pucuk dia nya kasih ke dunia. Kasih ke dunia. Oh, dia dah nak hidup lagi. Allah, duk kecek bini muda lagi. Oh, duk kecek bini muda. Gena tu, dia kasih ke dunia. Orang dah kasih ke dunia, kanak ke dunia, dia berasa lambat lagi mati. Panjang angin-angin. Sebab apa panjang angin-angin? Dia terlupa ke mati. Bila terlupa ke mati, dosa banyak lah dah. Bila dosa banyak, maka kerah lah. Tu. Abang apa? Kerahlah hati. Bila kerah hati, kerahlah mata. Tengok berapa sebab tu. Berapa tapis tu. Yang bertasasul. Tu. Maka Nabi pun katalah. Nabi kata wahubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Nabi kata Nabi kata kasih ke dunia itu sebab kepala pucuk segala kejahatan. Tengok di hujung sekali nak royak kata orang yang tak ingat ke Tuhan selalu berdosa ni tak lain tak bukan kasih ke dunia. Kasih ke dunia. Yang mari situ tu. Tapi orang hari ni nak royak kata hidup balas lah kampung ni. Dah hidup balas lah kampung baik dengan sebab kamerang kau, dengan sebab gapo kau, sako kau, tak ada lain kasih ke dunia lah hak besar sekali. Perdu mari situ. Nabi kata bila kasih ke dunia, pucuk segala kejahatan. Jahat je mari situ tu. Orang nak boleh jahat tak jahat ni mari situ tu. Mari mana kasih dunia? Cuba tengok setengah orang ambil upah bedi orang, tengok. Ambil upah bedi orang. Allahu Akbar. Ambil upah benar. Gina nak ke dunia lah, nak ke duit pitih tu. Bila nak ke dunia, dia boleh buat berlaku kejahatan. Ada setengah orang ambil upah, buat khenak orang dengan anak kerak. Hak tu ambil upah pergi letak, hak nu ambil upah pergi ambil barang. Nak khenak orang nak ya. Sebab apa tu? Boleh buat gitu lalu tu kejahatan. Kerana dia kasih kepada dunia. Nak ke duit pitih upah tu. Dan upah suti tak kenal siapa dia dah. Tak ada kira lah orang botol ke apa nama. Bila lah orang tu kasih kepada dunia semata-mata nak ke dunia, tak ada kerana Allah Ta'ala, dia selerak lah. Tu. Selerak ke mana pula? Lah. Bila kasih ke dunia ni sama-sama nak berlaku lah. Sama-sama nak berlaku. Tak ada kira dah. Cemar kau gena tak kira dah. Dia mahu kata cemar apa-apa. Cemar. Main kau ni cemar. Politik ni cemar. Nak ya kata. Pucuk apa tu? Pucuk nak ke dunia. Semua tu nak berlaku. Tapi tak boleh ya. Tu. Hak boleh tu tak apalah. Suka kenyai. Hak tak boleh. Masa catu. Nak ya kata. Duk bubuk ke apa tu? Semua tu dunia. Lepas tu mari benda tak comel tu ke apa nama? Dunia ni Nabi kata pucuk segala kejahatan. Pucuk segala kejahatan. Tengok hari ni. Buku duit pitih ni jadi berlaku. Adik-beradik jadi balas sama-sama adik-beradik. Bubuknya tanah serai je. Atau tanah sepitu je. Bila mula mek tak ada, mula cik tak ada, dah mati. Allah balas macam orang lain. Tak tegur, tak gapo supaya bukan bukan adik-beradik. Sedekah dulu duk tahriba mek yo, hak kakak, hak adik pun. Duk isap pek mek kecuk tu lah. Duk tahriba mek tu lah. Ais kering seputung baru-baru apa ni badu jilat. Badu kulung nak ya tu. Tapi bau besar ayah tak ada, mek tak ada. Allah.
Pitenuh dengan sebab tanah sepitu yang nak buat rumah. Sama-sama tak jauh, sama-sama tak jauh, tak si nak belakang ni nak ya. Siapa balah adik-beradik. Siapa berguai pun ada. Siapa bunuh memuduh pun ada nak ya kata buku saka. Maka gapo tu? Dunia lah. Nak ke dunia. Sebab tu Nabi kata, bila orang tu kasih kepada dunia, dunia telah buat sebab segala kejahatan. Segala kejahatan. Cuba tengok nak tengok. Segala kejahatan. Oh ya Allahu Akbar. Boleh buat berlaku. Banyak mana dah orang mati dengan keadaan lagu ni. Ya Allah. Ya Allah. Ni nak ayat tu. Sebab tu kita kena sedar bahawasanya. Ni dia antara pucuknya. Akhir sekali cari pucuk dia. Kasih kepada dunia. Yang tak teriak, tak menangis, mata kerah tu. Akhir sekali perdu dia. Mari dikasih dunia. Tak teriak pasal apa? Tak teriak. Tu. Mata kerah tu sebab apa? Mata tak teriak tu. Sebab hati dia kerah. Sebab apa hati kerah? Kerana dia banyak dosa. Dia banyak dosa. Sebab apa banyak dosa? Kerana terlupa pada mati. Sebab apa dia terlupa ke mati? Sebab dia panjang angin-angin. Sebab apa boleh panjang angin-angin? Kerana dia kasih kepada dunia. Maka Nabi kata bila kasih kepada dunia, itulah kepala dan sebab-sebab melakukan kejahatan. Pucuk tiap-tiap kejahatan. Panggil pucuk. Sebab utama sekali. Tengok duk balah. Duk balah negeri sia, tengok. Puak politik, puak kanmerang. Malaysia, cara Malaysia. Balah tak ada putih gadu. Mu bohgok aku bohgok mu. Aku masuk J, mu masuk J aku. Mu tuduh ke aku, tuduh ke mu. Semua duk berebut gambar nama tu. Duk polok-pok dengan dunia belaka. Duk berebut duit pitih belaka kesenangan dunia. Siapa beribu-ribu juta, beliau-liung nak ayat tu makan duit negara, makan duit haram. Ada ya? Tu gambar nama tu. Tu penting kekayaan dunia. Nak situ ya. Nak dunia. Pangkat pun dunia, harta pun dunia. Bila beripung dua ni, dia tak kenal siapa dia. Dia sodak belaka. Dia tak kenal. Orang bila ditipu oleh dunia, bila dunia menguasai dia dah, dunia boleh kontrol dia dah, dia akan jadi hamba dunia sampai mati. Akhir sekali dia bela. Akhir sekali dia rela diri dia masuk dalam neraka sebab nak ke dunia. Banyak mana dah. Hak pasal kampung tu hipik setara. Nak tanah orang. Nak tanah orang tak nak kira dah. Mengaku kata nak. Ni nak yang kata orang nak ke dunia, Ada hak paksa orang, hak ci orang, nak duit. Nak pitih orang. Tu nak ayat tu. Sebab dunia ni, sebab dunia, duit pitih ke dunia nak ayat tu. Boleh jadi berlaku kejahatan. Manusia tu jahat hidup di dunia, tak khabar. Ni kita tengok. Ni hak Nabi duk cerita, kita duk pelaga dia oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, ayah-ayah, tengoklah. Ni amat nak buka otak pada buat kita biar tahu benda ni. Sebab tu kita nak cuci diri kita ni bukan mudah. Bukan mudah nak ayat tu. Nak cuci ni kerana hati kita ni ialah berlomok dengan dosa-dosa, karak hati kita. Maka Nabi kata kalau mu saat ni tu nak cerahkan hatimu, mu ingat kemati tu banyak. Zikrul maut. Kita kena mengingati mati. Yang kedua, Nabi katanya di antara nak cuci diri saat ni tu Nabi kata gapo? Wa qiraatul Quran. Nabi kata wa tilawatul Quran, dan kena banyakkan baca Al-Quran. Kena banyakkan baca Al-Quran. Ni di antara nak royak kata. Jadi baca Quran ni pun satu penawar yang nak menghilangkan karak-karak hati kita. Karak-karak hati kita. Sebab tu kita kena banyakkan baca Quran. Baca Quran. Tu. Baca demi baca. Nak ayat kata kita baca banyak. Kerana bila kita baca dah,
Tu palo yang kita baca tadi selimut. Tolak. Apa? Karak. Buai karak hati kita bacalah Quran. Ni ayat kata, zalikal kitabu la raiba fih. Zalikal kitabu la raiba fih. Lima iaitu Al-Quran la raiba fih, tidak ada syak dan ragu-ragu. Memang Quran ni ialah perkataan Tuhan, turun daripada langit melalui Jibril alaihi salam ke atas Nabi kita 23 tahun lebih kurang. Tu baru sapalah 30 juz yang kita duk mengaji hari ni. Hani ibu-ibu, ayah-ayah nak cerita kata, nak cerita kata apa? Nak cerita kata, ninglah kita nak menyucikan diri kita. Kita nak cuci diri kita ni ialah dua perkara hubak yang Nabi ceritanya. Satunya ingat kemati turi banyak, yang kedua baca Quran turi banyak. Insya-Allah taala bila kita melazimi benda ni, maka Nabi kata hati dia akan cerah, kau cerah lah. Hani ingat molek orang kita nak ya tu. Kenapa amo duk peringati lagu ni? Amo duk beri peringatan seumur ni pasal apa? Pasal kita jangan terlupa ke mati. Amo ingat selalu mati nak ya tu. Amo ingat benar-benar buku mati nak ya tu. Kerana hari mati ni tak ada boleh pilih dah manusia. Walau pangkat raja sekalipun, agung sekalipun nak ya tu, dia kena pergi dah hari tu. Hari yang Allah Ta'ala menentukan kita bahawa kita mati. Hari nak ya tu. Sebab tu hari ni kena jaga sekali. Nak bersih hati kita, Nabi dah royak dah. Tengok nak ya tu. Pucanya kalau kita digelak ialah kerana kasih kepada dunia. Kasih kepada dunia nak ya tu. Kasih pun tak ada muka lain. Lebih-lebih lagi nak royak kata manusia ni Allahu Akbar. Tak kata ambo kau demo supalah. Manusia ni sikap dia nyegah sombong. Sombong nak ya tu. Tuhan wi nikmat sikit, wi gawa sikit mula sombong lah. Tengok. Tak kecek mana dengan orang tak ada pangkat, tak ada gapo. Jadi tengok. Jadi kedebe. Jadi samsing. Jadi berasa takabur, besar diri nak ya tu. Manusia nak ya tu. Sebab tu dosa mudah tenggak. Dosa mudah hinggap di hati dia. Kerana hati dia buruk. Tu nak ayat tu. Bila kita ingat kemati banyak, hati mulalah pulih. Pulih sedia kala, pulih kau sembuh. Macam kita masa budak dululah. Bersih macam kain putih dah. Ni ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat. Ni di antara jalan yang kita duk usaha untuk nak menyucikan diri kita, hati kita bersih daripada dosa-dosa. Tu di antaranya nak ayat tu. Kemudian yang keduanya, sebagaimana hadis Nabi yang duk cerita tentang orang yang tak boleh masuk syurga Allah Ta'ala. Orang yang tak dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Saat ni kita nak cerita tentang kesucian hati kita. Kita nak menyucikan hati kita. Bila kita boleh menyuci dah, maka hati kita pun cuci lah. Bila cuci dah hati kita ni boleh masuk belaka. Ayat gapo pun mudah ingat, mudah gapo nak ayat kata. Mengaji kau mengapa kau gapo mudah. Sebaliknya bila kita saat itu tak jadi gitu, maka hati manusia jadi sombong. Nyata dalam Quran kata kalla innal insana la yatgha. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Itu suratul Alaq ayat ni 7. Itu dua ayat tu Tuhan kata. Kalla innal insana la yatgha. Sebenarnya manusia itu melampau dan takabur. Manusia ni melampau, telajak berdoa. Takabur manusia ni nak ayat tu. Tengoklah nak ayat kata tak ada dah. Besar diri. Gana tu dia tu. Guananya dia tu boleh gitu tu sifat dia tu.
Ar-ra'ahu istaghna. Tu. Tu ada ayatnya. Kerana dia melihatkan diri dia mempunyai harta kekayaan. Ar-ra'ahu istaghna. Bahawa dia tengok diri dia tu berasa mempunyai harta kekayaan. Kita bagi kata kena, boleh dia tenggak sangat tu. Boleh dia ego sangat tu. Boleh dia tu takabur sangat tu. Kerana dia perasa kata dia ni kaya, mempunyai harta kekayaan. Ni manusia tu boleh tengoklah. Sebab tu dah tu hari kaya, nak jadi lagu tu lah perangan ayat tu. Cuba perhati tengok orang kaya-kaya. Orang kaya berapa orang hak baik, berapa orang hak memadu ke orang, berapa orang hak orang bela orang. Boleh bilang dengan jari no ayat tu. Golik dah tu hari kaya kok sombong kalau dah. Sombong lah, sombong. Tu ada royak lah Quran sendiri dah. Tu manusia ni melampau kerana dia tengok diri dia tu berasa dia kaya dah. Ar-ra'ahu istaghna. Lepas tu royak pula. Inna ila rabbika ruj'a. Dia tahu ke tak kata dia tu? Dia tahu ke tak? Inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya kepada Tuhan engkau lah akan kembalinya. Dia tahu ke tak boleh duduk tenggak sangat tu. Allah nampak kedebel, nampak tenggak tah. Nampak besar diri tah. Tahu ke tak mung tu? Kenapa? Mung kena mati. Mung kena kembali kepada Allah Ta'ala. Tu khabar katik, sedar katik mung ni, insah katik. Muhasabah diri katik mung ni. Pasal apa? Warna ke demo ni gitu lalu. Allah tu hari kaya sikit dah tak kenal orang dah demo ni. Ni demo tak jadi Perdana Menteri lagi ni. Tak jadi Perdana Menteri lagi. Bila tu hari kaya ke demo ada pangkat pula ke. Tak berjalan atas bumi dah. Melayar dah demo no ayat kata Allahu Akbar. Ni sifat takabur selalu marilah bila manusia saat ni tu. Apa ni? Dia tengok kata dia tu kaya. Ni dunia no ayat ni. Buku dunia belaka ni. Buku dunia belaka. Kerana manusia ni ialah kerana manusia ni ialah dia berasa dia ni lebih. Tak ada hati rendah, tak ada. Sebab tu kita kena rendahkan hati kita. Kerana sifat takabur ni bukan sifat manusia dah, sifat Allah. Kita tak boleh, kita manusia tak boleh pakai sifat Allah Ta'ala, murih di Allah Ta'ala. Allah Ta'ala marah, kita ambil sifat dia guna. Sebab tu takabur besar diri ni Tuhan ya. Nabi Muhammad pun tak. Tuhan seorang ya. Tu. Tu. Huwal mutakabbir. Tuhan saja yang besar, yang takabur, yang lebih no ya tu. Sebab tu kita selaku hamba dia ni, kita kena buatlah, kita kena buat amal ibadat, jaga, rendahkan hati kita, rendahkan diri kita. Sebagaimana surah Haji duk cerita lah. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Tu ayat dari suratul Hajj, surah Haji. Ayat yang ke-77 saya kata. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu, wahai orang-orang yang beriman, rokoklah kamu dan sujudlah kamu, wa'budu rabbakum, dan hendak sembahlah akan Tuhan kamu. Tu Tuhan royak sendiri dalam Quran. Tuhan suruh kita apa? Rokok. Irka'u, suruh kita ni rokok. Sambil kita semayang ni rokok dulu. Wasjudu, dan sujud. Suruh sujud. Maksudnya suruh kita beribadat kepada Allah. Suruh kita dijunjung perintah Allah Ta'ala. Jangan duk lawai dia. Jangan duk tenggok hidup dunia ni. Lepas tu Tuhan kata, wa'budu rabbakum. Sembahlah kamu akan Tuhan kamu. Menjadi sembah orang lain. Tak betul. Orang lain tak boleh beri kuasa segala-gala seperti mana Tuhan Allah Ta'ala. Tuhan seorang je. Tuhan satu saja. Maka mu sembah. Wa'budu rabbakum. Sembahlah kamu akan Tuhan kamu. Lepas tu Tuhan kata pula, waf'alul khair. Tu. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
Tuhan kata. Dan hendak buatlah kebaikan. Tuhan suruh kita buat baik. Tengok Tuhan ni dah royak dah. Tuhan kata buatlah baik, buatlah kebaikan, buatlah kebajikan, buatlah pahala. Buatlah benda baik. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan bahawanya kamu dapat kemenangan dan kejayaan. Hei orang-orang beriman. Ni Tuhan dah royak dah, ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat kata. Tak ada dah. Tu. Tu nak ayat. Tu Nabi dia royak kata, dalam hadis ni Nabi kata arba'atu nafarin haqqun 'ala Allah Ta'ala alla yudkhilahumul jannata. Ada 4 jenis, ada 4 golongan manusia yang Tuhan tak bagi masuk syurga. Tu, hak Allah Ta'ala, bahawa Allah Ta'ala tak bagi masuk syurga. Hak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh sekat orang ni, tak bagi masuk syurga dia. Allah, kerana apa 4 golongan ni, sebab apa kak? Nabi duk cerita, Nabi kata, mananya golongan pertama. Nabi sebut mula-mula mudminu khamrin. Mudminu khamrin. Orang yang mengekali mabuk. Hani ibu-ibu, ayah-ayah. Orang yang mabuk seumur, mengekali ni seumur-seumur. Seumur-seumur tak ada beradu lagi mabuk ni. Mabuk ke apa weh? Tak ada kira. Mabuk ganja ke, mabuk kecung ke. Mabuk soleng ke, mabuk kuda ke, tak ada kira. Asalkan mabuk, sengaja mabuk royak tu. Pilihan hati dia, sengajanya buat mabuk. Punah otak-otak nak cakap je lah. Tuhan Nabi royak sendiri dalam hadis kata, Tuhan tak boleh masuk syurga. Wala yuziqa na'imaha. Bukan sekadar tak boleh masuk dak, tak boleh mengecapi nikmat-nikmat syurga. Tak boleh nak rasa. Tak boleh nak rasa nikmat syurga tak boleh orang tu royak tu. Allah wal iyazabillah lah, kita minta jauh lah. Siapa dia? Nabi kata mula-mula mudminu khamrin. Orang yang mengekali mabuk. Yang kedua Nabi kata wa aklur riba. Orang makan harta reba, noyak kata. Hani pun dimakia juga, noyak kata. Harta reba, harta haram, harta tak betul. Di dalam agama, noyak. Harta yang dilarangkan oleh agama, kita nak guna benda tu tak boleh, noyak kata. Yang ketiganya Nabi kata wa aklu malil yatimi zulman. Orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Secara zalim. Kita faham sini ada boleh makan juga tapi tak zalim. Tak apa, ya. Memang gitu sungguh. Memang gitu sungguh. Kita boleh makan harta anak yatim. Tu. Bukan tak boleh tak. Hak tak bolehnya makan dengan zalim. Makan tak tahu ke mana, ambil semata. Hak tak perlu pun ambil, hak tak perlu pun ambil harta anak yatim. Tu tak boleh. Orang ni tak masuk syurga, orang yang makan harta anak yatim. Sebab tu kita ada anak yatim, ibu-ibu, ayah-ayah di rumah ni. Utama sekali yang mau nak pesannya mak dia tu. Ibu dia tu. Jangan ingat kata kita ni tak apalah menggotok cik abang kita mati dah. Si suami kita mati dah. Tok lelaki kita mati dah. Katanya, tak ada apa lah kita nak jaga anak dia ni. Kita pun ambil gunalah harta anak yatim. Harta anak yatim. Dalam rumah tu ada lagi 2 orangnya, hak kecil-kecil. Tak ada akhir balik lagi. Puai ke, lelaki ke, tak ada kira panggil anak yatim. Bila anak yatim lagu tu, beringat kita orang cara ni. Tu. Lebih-lebih lagi ibu dia sendiri. Yang dia duduk cara. Yang dia duduk belanya di rumah tu sendiri. Jangan nak ambil harta anak yatim tu sesuka hati. Jangan nak ambil. Kita nak buat beli kereta, jual kereta dulu, beli kereta pula. Siapa dia suruh tu? Tak kena walau kita ibu dia sekalipun. Jangan. Sekadar kita pakai yang mana ada. Ayah dia tinggal. Mutu dua biji. 2 buah. Kita guna tu lah. Buruk lah saja. Mereka terpaksa kita. Motosikal tak ada payah lah. Sekat abah dia tak ada ni. Sejak daripada uang dia mati meninggal ni agak susah. Dulu uang dia duduk cara, hantar sekolah, hantar apa. Kita si isteri duduk rumah, ya Allah ni tak boleh lah, kena hantar sendiri lah. Paksa nak beli motor, body sebiji. Beli tak apa.
Ambil pitih dia beli. Hak dia. Kegunaan dia. Oh, beras tak ada nak menanak dia makan. Beli dengan beras dia tak apa. Seluar dia nak sekolah, kain baju nak sekolah, kasut dia, stoking dia. Beli dengan duit dia tak apa, tak salah. Nah, tak payah dengan duit kita dah. Ni dia ayat anak yatim hak kaya ni. Hak sesak tu memang kita perut dah. Ni dia ayat hak kaya. Jangan guna sesuka-suka hati kita. Nak beli kakak mah kau gapo kau. Bima takut kita ni berbujai ke, weh tak ada dah. Harta ni yatim banyak, kaya. Allah yang beli gelar, ada sekat siku. Jalan bunyi kerong-kerong, tukang ngaberuk putuh. Jangan buat gitu, Jangan duk gelinya, jangan duk makan, duk mekak dengan harta-harta anak yatim. Boleh kita nak ambil dengan cara upah. Dengan cara upah tak apa, hukum kata tak apa. Kita cara ke anak yatim ni walaupun dia anak kita. Tu kerana kewajipan atas wali dia. Maka kita ada cara ni boleh kita nak ambilnya. Berapa tu? Tengok labuk orang ni bila kita mengasuh budak macam ni berapanya. Bayar dia tu berapa sebulan. Tu tengok labuk lah. Duk cara budak ni menanak, makan, mandi, gapo pergi atas sekolah. Nah, bukan kau dah ngasuh kita je dak lah. Tidur malam demi sakit demi kita bercara belakang muka anak kita. Sepatutnya berapa ribu sebulan sebagai upah gaji dia nya. Dia mengata 10,000 kop sebulan. Kita boleh ambil harta yatim 10,000 kop. Kita boleh pandai 10,000 kop. Jangan dah ambil lebih. Jangan dah ambil sesuka hati kita. Ni ibu-ibu, ayah-ayah. Nah, Mocik pangoh nak ayat kata hak ada cara nak yatim lagu tu lah. Beringat molek. Benda besar. Benda ni besar sekali. Kerana dalam apa ni dalam ayat Quran tu ada ayat dah. Tu kata innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya mereka yang makan mereka itu akan harta-harta anak yatim secara zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang tu duk makan di dalam perut dia tu api neraka. Wa sayaslawna sa'ira. Orang ni akan panggil di dalam neraka esok. Orang ni kena solo di dalam neraka esok. Dia ni kena bakar dalam neraka esok. Apa dia ni? Orang hak makan harta anak yatim secara zalim. Ni ayat Quran dalam surah An-Nisa ayat yang ke-10. Tu. Hani ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat kata bahaya sekali kita hidup di hari ni. Sebab tu dah kita tak belajar, tak ngaji, golik labuk orang ke, Allah, datuk laki mati, tak ada berapa dah lah. Moga bujai dah, lepas tu orang muda lagi, nyeduk gelinya, nyeduk gapo tu kat winya saling mutu, tak ada buruk beli pula kereta punya saling hak lain jual hak tu. Harta siapa tu? Harta anak peninggalan tok lelaki tu. Siap kita tak masuk syurga sungguhlah. Ni ingat-ingat ibu-ibu amo nak pesan winya di nyata. Nak jaga molek. Sebab tu kita nak makan di rumah orang mati saat ni tu, kita tengok dulu. Dia ada anak kecil ke tak? Kalau dia ada anak kecil kena jaga-jaga, kena tanya. Biskut ni ATO ni nak yak tu. Gula ni beli dengan duit mana ni? Tu. Dia kata, dak beli dengan duit nawak. Dia mau mari nawak ke rumah kita kan, nyohala kat RM10. Nyohala 100, nyohala 200, macam-macam. Tak ada gapo, hak tu tak jadi saka dak. Hak siapa dia ni? Hak dia mau menawak kita lah, kata di bini dia. Amo pun belilah sekuk, beli biskut, beli kek, beli gapo tu. Tu. Tak ada gapo. Jangan orang nawak ke anak yatim, kita pergi ambil. Jangan. Duit nawak ni pitih hak kita nawak, orang mari nawak ni. Orang nawak ke siapa? Hak orang tu lah. Dia tak jadi saka dak. Jadi milik peribadi nak ya tu. Hak orang nawak kepada bining tu ke, orang halo. Halo tak ada wai gapo, sobalah deh. Halo RM10 kita, halo 100. Kita bersipel lah. Kita bining dia ni. Boleh kita pitih tu. Nak buat gapo ikut, nak beli motor tak apa, nak beli kereta pun tak apa. Hari nak ayat ibu-ibu ayah. Tapi jangan dah ambil hak anak yatim, jangan. Ni. Kita orang makan apa, orang minum pun tengok hati lah. Dia mau jamu dengan pitih mana ni? Dia buat jamuan ni. Sirap pisang ke, pengak labu ke.
Ngah piti mana? Tengok molek. Kalau piti hak gemulah ning lah, duit dia ada lagi 80,000. Tak ada simpan di bank, kita pun ambil hak ning lah ada buat makan ni. Jangan, kerana anak kecil dia ada. Harta dia tu. Malaikat tu, bening tu, niatnya ialah dia beretai, dia tanda habis dia ambil. Nanti budak ni besar, dia nak minta, dia nak apa, dia nak bayar kau, ikutlah. Itu tak apa. Kalau semata-mata nak ambil, tak boleh. Hati ibu-ibu, dah faham lah. Yang ketiganya Nabi kata apa nama? Wal aquli walidaih. Yang keempatnya. Yang pertamanya ialah orang yang sentiasa mabuk. Yang keduanya orang makan harta reba. Yang ketiganya makan harta anak yatim. Yang keempatnya wal aquli walidaihi, anak yang deraka dua ibu bapa. Allah tak ada arah lah ibu-ibu dah nak ayat tu. Anak deraka dua ibu bapa. Tak boleh masuk syurga juga. 4 golongan ni, 4 jenis manusia ni yang terlibat dalam buku ning ni. Dalam kadi ning ni. Nak rakyat kata dengan dalam kih ni 4 golongan manusia tak boleh masuk syurga. Tuhan tak boleh masuk syurga. Tapi di akhir hadis ni kata illa an yatubu, melainkan bahawa mereka itu bertaubat. Melainkan bahawa mereka itu bertaubatlah, mereka itu orang hak ada sini. Kalau orang makan reba, dia bertaubat dengan Ta'ala. Orang makan harta anak yatim, dia minta maaf pada anak dia besar-besar dah minta maaf habis dah. Dia bertaubat dengan Tuhan anak ya tu. Tu. Dia bertaubat. Orang ni duk pening semua, mabuk semua. Ganja ko, ketung ko, kuda ko, soleng ko, gapo ko namanya. Dia beradu dah, dia bertaubat dah dengan Allah Ta'ala. Tak si dah. Dia beradu tu suruh dah. Dia tinggal habis, tak ada guna sikit abuk dah. Lalu dia bertaubat dengan Allah Ta'ala. Tu nak ayat kata. Ada buat orang tu dia makan harta anak yatim ni secara zalim. Dak dah lah ni dia minta maaf habis dah. Lah ni dia duk makan sekut dua pun dia dah ambil dengan upah dia ya dah. Dah ambil upah pera budak anak yatim ni ya tu. Harta dia ada boleh. Jadi comel belaka, bertaubat belaka dah. Dia masih lagi berhak masuk syurga Allah Ta'ala. Kalau mati dengan lagu tu, ini nak ayat kata tak bau syurga ibu-ibu. Lepas tu banyak mana dah pemuda-pemudi kita. Pemuda-pemuda kita nak ayat kata mati dalam mabuk. Mati dalam pening. Tekah mabuk dan pening tu lah nyebahan kereta demo duk parking tepi jalan bawa mapuh kerah. Mapuh apa tu? Mapuh mutu dia, mapuh pakai dia nak ayat tu. Allahu Akbar, banyaklah di hari ni ingat tu. Sebab tu kena insaf kita. Kita kena muhasabah adik-adik, pemuda-pemuda kita ingat molek. Ni nak ayat terbabah cerita ni nak ayat kesian lah kita. Dah lah kita tak cara semaya bedah kita ni. Duduklah mabuk dan mati dengan lagu tu pula Allah. Dunia mu tak mewah dah. Dunia mu duduk oleh hutan, duduk oleh parik, duduk pakai ia buruk-buruk nak ayat temu ni. Macam orang hidup sengsara dah. Tiba-tiba mati esok tu bulan neraka pula, bakar mula neraka tak ada hari nak tubik nak ayat tu. Mu rasa rena adik-adik nak ayat. Ni muda-muda nak ayat. Wahai pemuda. Ni babo nak cerita nak ayat. Dengarlah. Dengar. Bukan babo nak cumti demo. Bukan babo hina ke demo dak. Babo mengajak ke sepenuh-penuh demo ke jalan Allah nak ayat tu. Marilah kita sama-sama kembali ke pakai jalan. Carilah jalan yang lurus. Jalan yang betul. Jalan yang kita lepas daripada azab Allah Ta'ala neraka nak ayat tu. Kita sangat-sangat perlu kepada taufik dan hidayah Allah Ta'ala. Ni adik-adik kita semua. Pemuda remaja kita nak ayat hari ni. InsyaAllah cukuplah kita kembalilah ke pakai jalan nak ayat tu. Tu malam ni sekadar tu lah. Ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat kata. Betapa pentingnya kita bersih diri kita. Kita bersih diri kita. Nak menyucikan diri kita. Ni. Dan betapa susahnya manusia nak masuk syurga Allah Ta'ala. Susah nak ayat tu. Ni tengok ni. Bukan biasa dak. Bukan mudah-mudah dak kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setakat itulah ibu-ibu, ayah-ayah pada malam ni, pada kali ini, maka hamba ingin memohon ampun dan maaf
Di atas kesilapan amo, kasar basuh, tak sedap dengar ke, itu memang kelemahan daripada amo. Hak comel-comel dalam ucapan amo daripada awal sampai ke akhir ni, ambil gunalah. Itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Amo tolong menyapa saja. Allahumma ballaghtu fashhad. Ya Allah Tuhanku, aku dah sapa dah kepada ummah. Mung dah jadi saksi, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Tuhanku. Ni lah pada malam ni segala kesilapan tu amo banyak-banyak mohon ampun dan maaf kepada ibu bapa sidang penonton sekalian di mana saja berada. Maka amo banyak-banyak menyusung 10 jari memohon ampun dan maaf di atas kesilapan. Maka amo sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.